Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia hidayah serta inayahnya Allah SWT masih lagi memberikan kita peluang pada pagi ini untuk bersama-sama dalam solat bingkisan Ad-Duha yang dibawakan khas daripada Aman Palestin, khususnya di Terengganu. Bagi yang menonton, rakan-rakan FB saya, saya mewakili Aman Palestin Terengganu, dan insya-Allah semoga perkongsian pada hari ini kita dapat sama-sama memanfaatkannya, khususnya dalam kita mengisi masa kita. Bagi rakan-rakan yang sekarang ni berada di negeri-negeri yang menjalani PKPB, masih lagi menjalani PKPB, mungkin ada yang di antara rakan-rakan yang menonton ni bekerja daripada rumah, seperti mana saya sendiri pada hari ini bekerja daripada rumah. Jadi insya-Allah kita manfaatkan masa duha ini, di samping kita boleh solat sunat duha tadi, kita teruskan juga dengan pengisian-pengisian yang mengisi kefahaman kita insya-Allah, khususnya dalam mendukung memperjuangkan isu yang tidak pernah padam, iaitu isu Palestin. Jadi insya-Allah kepada rakan-rakan yang menonton pada pagi ini, tajuk untuk kita sama-sama kongsikan adalah berkenaan dengan Palestin, kezaliman yang berpanjangan. Jadi sebelum saya menyentuh, sebenarnya saya nak sentuh beberapa poin ataupun tujuh fakta yang saya rasakan, ataupun kronologi yang kita boleh bawakan sepanjang sejarah yang berlaku kepada Palestin, untuk kita sama-sama ambil iktibar, untuk kita sama-sama telusuri, untuk kita sama-sama hayati sejauh mana sebenarnya kezaliman yang berpanjangan yang berlaku kepada mereka ini sebenarnya berkait rapat dengan kita sebagai umat Islam. Jadi sebelum kita berbicara tentang perkara tersebut, suka untuk saya bawakan satu hadis Nabi SAW yang kita boleh hayati bersama. Anin Nabi SAW annahu qala mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasad bisahari wal humma. Hadis Nabi riwayat Ahmad kan. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang, dalam persaudaraan sesama mereka adalah seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan itu sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan demam. Jadi hadis ini mengingatkan kita sebenarnya tentang persaudaraan kita kan, sebagai seorang mukmin yang tidak dapat lari daripada kasih sayang kita kepada saudara kita. Jadi bila saudara kita disakiti, dizalimi, sepatutnya kita sebagai satu anggota badan yang bercantum keseluruhannya umat Islam ini akan turut merasa kesakitan. Jadi itulah perumpamaan yang cantik yang diberikan oleh Nabi SAW untuk menggambarkan kepada kita sejauh mana kan kita sepatutnya merasai begitu dekat apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita. Khususnya yang kita bicarakan pada pagi ini adalah apa yang berlaku kepada saudara kita yang berada di bumi Syam ataupun Palestin itu sendiri. Jadi tanpa saya melengahkan masa kita pada pagi ini, di samping kita boleh melaksanakan kerja-kerja kita yang lain selepas ini, saya nak kongsikan bersama 7 fakta untuk kita sama lihat balik, ataupun kronologi lah, sejauh mana kezaliman yang telah berlaku kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Permulaan kepada kezaliman ini sebenarnya adalah berlaku semenjak pada tahun 1897 lagi kan, apabila Zionis telah mengadakan persidangan
yang pertama, Kongres Zionis yang pertama di Basel, Switzerland pada tahun 1897. Perhimpunan ini telah mengumpulkan Yahudi-Yahudi di seluruh dunia yang mendukung pahaman Zionis. Antara resolusi yang telah dicapai pada ketika itu adalah untuk menubuhkan satu negara yang menempatkan orang-orang Yahudi yang berfahaman, khususnya berfahaman Zionis. Salah seorang pendukung ataupun pengasas kepada gerakan Zionis sedunia iaitu Theodor Herzl, merupakan seorang wartawan yang berbahasa Hungary, daripada negara Hungary. Kata-kata dia di dalam kongres itu membuktikan ataupun menunjukkan betapa bersungguhnya Zionis khususnya pada waktu itu untuk menakluki Palestin, untuk mengambil alih Palestin. Kata-kata dia, where I to sum up the Basel Congress in a word, dia kata, which I shall guard against pronouncing publicly, it would be this: at Basel I founded the Jewish state. If I said this out loud today, I will be greeted by universal laughter. Jadi dia kata, kalau saya sebut perkara ni pada waktu ini, tentu saya akan ditertawakan. Disambung lagi dia kata, in 5 years perhaps, and certainly in 50 years, everyone will perceive it. Jadi betul lah seperti mana yang disebut oleh Theodor Herzl kan. Kalau tidak 5 tahun, dia kata 50 tahun mereka memerlukan untuk orang menerima apa yang telah mereka cita-citakan pada tahun 1897 ini. Jadi itu permulaan kepada kezaliman yang berlaku kepada Palestin seterusnya lepas ini, yang kita akan telusuri satu persatu. Jadi yang kedua, itu fakta yang pertama, 1897, persidangan Zionis yang pertama. Satu tarikh yang sepatutnya menjadi peringatan yang kita sentiasa ingati. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua adalah 20 tahun selepas tarikh 1897 itu, telah berlaku satu lagi detik yang merupakan detik awal kepada penjarahan bumi Palestin, iaitu pada tahun 1917, 20 tahun selepas persidangan Zionis antarabangsa yang pertama 1897. 1917 telah berlakunya deklarasi Balfour yang ditandatangani ataupun dilakukan oleh Sir Arthur Balfour, yang mewakili British pada waktu itu, menulis surat satu deklarasi kepada Rothschild, Lord Rothschild, yang mengiktiraf ataupun membahagi-bahagikan negara Palestin itu untuk kepentingan Yahudi sesuka hati mereka. Jadi 20 tahun berlaku peristiwa, selepas peristiwa persidangan tersebut sebenarnya telah termeterai ataupun tertulis satu deklarasi yang menyokong usaha-usaha Zionis itu tadi. Jadi mereka mengambil masa dengan perancangan yang begitu rapi melalui proksi-proksi Zionis yang berada pada ketika itu di dalam kerajaan British. Akhirnya tercapailah deklarasi Balfour ini. Itu fakta yang kedua berkenaan bagaimana sebenarnya sejarah menunjukkan perancangan Yahudi untuk menjarah bumi Palestin yang kita ketahui yang akhirnya berakhir dengan kezaliman-kezaliman yang terus berlakulah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanggal 29 November 1947, 50 tahun selepas apa yang telah disebut oleh Theodor Herzl, telah berlakunya sidang pleno yang dilaksanakan oleh PBB dengan mengeluarkan ketetapan 181, di mana ketetapan ini telah membahagikan 2/3 tanah Palestin kepada Yahudi, manakala baki 1/3 kepada penduduk Palestin yang asal. Jadi ini kita lihat progres yang telah berlaku sepanjang
tarikh ataupun sepanjang sejarah ini, melihat bagaimana perancangan Yahudi untuk menakluki Palestin. Itu 50 tahun seperti mana yang disebut oleh Theodor Herzl, akhirnya mereka telah mendapat ketetapan 181 ini daripada PBB. Bagaimana mereka telah melobi dan sebagainya. Dan akhirnya kisah poin yang keempat, fakta yang keempat, kisah penderitaan Palestin ini bermula secara rasmi pada 15 Mei 1948, iaitu 51 tahun, lebih tepatnya 51 tahun berlakulah peristiwa hitam yang dikenali sebagai An-Nakbah ataupun malapetaka. Tanah suci umat Islam yang menjadi wakaf kepada umat Islam ini, yang pernah dibuka oleh Saidina Umar, akhirnya telah dijajah oleh Zionis secara rasminya. Tanah yang sama juga yang telah pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. 2 kali dibebaskan, pertama kali di tangan Saidina Umar, kali kedua di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya telah jatuh ke tangan Zionis sehinggalah sekarang. Begitulah kita kata 72 tahun tempoh yang berlaku, kezaliman terus berlaku sepanjang tempoh masa tersebut. Jadi itu poin yang keempat ataupun kronologi yang kita boleh lihat daripada peristiwa bagaimana Palestin dijajah. Jadi poin yang kelima, apabila berlakunya peristiwa-peristiwa tersebut, apabila jatuhnya kerajaan negara Palestin ini kepada Yahudi, Zionis tepatnya. Poin yang kelima, pembunuhan demi pembunuhan telah tercatat dalam sejarah panjang kezaliman ini. Yang pertama, selepas daripada ataupun 36 hari sebelum peristiwa An-Nakbah 15 Mei 1948 itu telah berlaku satu peristiwa pembunuhan, iaitu pada 9 April 1948 di Deir Yassin di tebing barat di Palestin. Peristiwa yang mana telah meragut lebih daripada 360 orang nyawa rakyat Palestin. Apabila kita baca kisah Deir Yassin ni, adalah satu peristiwa yang sangat menyayat hati. Bagaimana penyangat-penyangat Yahudi ni daripada Haganah, daripada Stern dan sebagainya ini masuk ke dalam bumi Palestin. Mereka telah mengepung perkampungan tersebut dan akhirnya mereka telah membunuh dengan begitu kejam. Ada satu catatan yang dibuat oleh mangsa-mangsa yang terlepas daripada ataupun yang terselamat daripada pembunuhan tersebut, mengatakan bagaimana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Salah seorang saudara perempuan mereka dibunuh yang ketika itu sedang hamil, dan bayi yang telah saudara perempuannya itu ditembak, dan akhirnya bayi yang dalam kandungan tersebut yang telah mati dirobek dan dikeluarkan dan sebagainya. Itulah peristiwa-peristiwa yang sangat menyayat hati. Itu pembunuhan Deir Yassin yang sangat menyayat hati yang berlaku dalam sejarah Palestin. Kemudian kita lihat juga bagaimana berlakunya peristiwa Sabra Shatila, satu peristiwa yang berlaku bukan di Palestin tapi di Lebanon, yang melibatkan pelarian-pelarian Palestin yang berada di Lebanon. Peristiwa ini berlaku pada 16 hingga 18 September 1982. Saya baru-baru ni pada bulan Januari yang lepas berkesempatan pergi ke Lebanon, dan tempat peristiwa kamp Sabra Shatila ni dia berada di Beirut. Beirut adalah kawasan yang pada bulan Ogos yang lepas, kalau tuan-tuan saudara yang melihat FB Live ni, kita lihat bagaimana berlakunya peristiwa letupan yang berlaku di Beirut. Jadi di kawasan tersebutlah adanya kamp-kamp pelarian Palestin yang telah dikepung oleh Yahudi, yang arkiteknya pada ketika itu adalah merupakan bekas Perdana Menteri Israel, iaitu Ariel Sharon yang telah pun mati. Jadi dia merupakan arkitek kepada peristiwa Sabra Shatila ini, yang telah membunuh lebih daripada 3,500 orang.
perempuan-perempuan, kanak-kanak semuanya dibunuh, dirogol dan sebagainya. Jadi ini peristiwa yang sangat menyayat hati. Kisahnya juga kita boleh baca bagaimana tentera-tentera Yahudi ni, tentera-tentera upahan, maksudnya mereka ni adalah di kalangan sekutu kuat Yahudi di Lebanon, iaitu Falangis kan. Mereka kononnya nak membunuh Saki-Baki pengganas. Mereka telah mengepung, Zionis telah mengepung kawasan tersebut, dan tentera upahan ataupun sekutu kuat Yahudi ini telah masuk ke kawasan tersebut. Mereka telah membunuh hampir kesemua yang ada di perkemahan tersebut kan. Mereka dalam catatan-catatan yang ditulis, mereka masuk dengan kapak, dengan pisau dan sebagainya, supaya mereka tidak melakukan tembakan kerana dia tak nak orang lari. Mereka nak membunuh dengan secara senyap kan, supaya mereka boleh bunuh lebih ramai lagi. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang telah berlaku, pembunuhan-pembunuhan yang telah berlaku, kezaliman-kezaliman yang berlaku dalam sejarah Palestin. Itu poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, bila kita lihat berlakunya pembunuhan ini, berlaku jugalah iaitu kebangkitan rakyat Palestin, bermula daripada intifadah yang pertama 1987 hingga 1993, intifadah yang kedua 2000 hingga tahun 2004. Jadi sepanjang peristiwa-peristiwa tersebut telah berlaku peperangan-peperangan, dan antaranya adalah peperangan-peperangan yang besar yang dicatatkan. Ni poin saya yang keenam, iaitu antara peperangan yang besar yang direkodkan adalah peperangan Al-Furqan. Ini peperangan besar yang pertama yang berlaku di antara rakyat Palestin dengan, ataupun lebih tepatnya Hamas dan juga Yahudi, iaitu pada 27 Disember sehingga 18 Januari 27 Disember 2008 sehinggalah 18 Januari 2009, selama 23 hari, dan direkodkan sebenarnya seramai 1417 orang yang telah terkorban dalam peperangan tersebut. Kemudian peperangan yang besar juga yang berlaku adalah peperangan yang berlaku pada tahun 2012, iaitu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Al-Hijaratus Sijil, berlaku selama 8 hari. Seramai 150 orang yang telah terkorban. Dan peperangan yang paling hampir dengan kita, yang terbesar yang pernah berlaku adalah peperangan Asfin Ma'kul, daripada surah Al-Fil kan, yang telah berlaku pada tahun 2014. Ini peperangan, siri-siri peperangan yang berlaku dalam sejarah Palestin yang panjang ini. Kezaliman-kezaliman yang telah terjadi kepada rakyat Palestin. Jadi itu poin saya yang keenam, ataupun fakta yang keenam. Dan yang terakhir untuk pengisian kita pada pagi ini, siri-siri pengkhianatan yang telah membantutkan usaha Palestin untuk bebas, dan akhirnya telah membantu menguatkan cengkaman Yahudi Zionis, adalah siri pengkhianatan negara Arab. Walaupun kita lihat pada asalnya negara-negara Arab bersatu menyokong di belakang Palestin apabila Palestin dijajah, tapi sedikit demi sedikit telah berlaku pengkhianatan oleh negara-negara Arab kan. Rentetan daripada peristiwa 1948 itu telah berlakunya perang di antara orang Arab, negara Arab dengan Israel selama 6 hari, 5 hingga 10 Jun 1967, yang melibatkan Mesir, Syria, Jordan dan juga Iraq, yang pada waktu ketika itu negara-negara Arab telah mengalami kekalahan. Dan berlakulah resolusi Khartoum di Sudan, di Khartoum, Sudan, yang menunjukkan ketegasan pemboikotan Barat Arab kepada Israel, iaitu pada 1 September 1967. Kemudian berlakunya peperangan Yom Kippur waktu 1973, yang mana waktu itu Mesir kalah, dan di sinilah
rentetan daripada peperangan ini apabila Mesir telah kalah, rentetan daripada peristiwa tersebut telah berlakunya perjanjian Camp David pada 17 September 1978, di mana satu-satunya negara Arab pada ketika itu yang telah mengiktiraf Israel secara rasmi di bawah pimpinan Perdana Menteri Mesir pada waktu ketika itu, iaitu Anwar Sadat. Jadi 17 September 1978 tercatat pengkhianatan negara Arab yang pertama, iaitu Mesir, kepada Palestin. Kemudian peristiwa pengkhianatan ini berlaku lagi pada 1994, 25 Julai 1994, iaitu peristiwa Deklarasi Washington, di mana normalisasi di antara Jordan dan juga Israel telah berlaku. Ini negara Arab yang kedua, Jordan, telah mengiktiraf ataupun telah melakukan normalisasi dengan Israel. Kemudian yang terbaru yang kita hadapi pada tahun ini adalah peristiwa Abraham Accord ataupun perjanjian Abraham ini pada tanggal 15 September 2020, di mana dua negara Arab lagi telah menandatangani perjanjian ataupun normalisasi mengiktiraf Israel melakukan pengkhianatan kepada Palestin, iaitu negara UAE, Emirat Arab Bersatu dan juga Bahrain, dua negara ini. Dan dilaporkan sebenarnya akan ada lagi negara-negara Arab selepas ini, contohnya Sudan dan lain-lain lagi yang akan melakukan normalisasi ini. Jadi inilah siri-siri pengkhianatan yang menyebabkan perjuangan rakyat umat Islam di Palestin semakin dipinggirkan. Jadi itulah nasib kezaliman yang berlaku sepanjang zaman ini, sepanjang daripada tahun 1948 sehingga kini, dengan peristiwa pembunuhan, peperangan yang banyak meragut nyawa dan siri-siri pengkhianatan daripada negara-negara Arab itu sendiri telah meletakkan Palestin dalam keadaan yang amat sukar. Seperti mana hadis Nabi yang saya sebutkan pada awal tadi, bagaimana sebenarnya sifat kita sebagai seorang mukmin, sepatutnya kita berasa berkasih sayang terhadap saudara kita umpama satu jasad kan. Apabila saudara kita disakiti, sepatutnya kita turut merasa sakit. Tapi apa yang berlaku kini sebenarnya, mereka bukan saja disakiti, bahkan kita membantu ataupun kita umat Islam tidak membantu mereka, bahkan kita juga telah menyakiti mereka. Na'udzubillahi min zalik. Kita tidak mahu jadi seperti itulah. Jadi justru aman Palestin khususnya dalam hal ini saya mengajak kepada semua, terutamanya kepada rakan-rakan FB saya ni, untuk kita sama-sama jangan lupakan peristiwa yang telah berlaku kepada umat Islam Palestin. Satu peristiwa yang sangat panjang, kezaliman yang sangat panjang, yang seolah-olah tidak ada penamatnya. Dan banyak kali saya ditanya apabila saya menyampaikan ceramah, pengisian dan sebagainya, tak habis-habis ke dengan isu Palestin, asyik-asyik isu Palestin. Saya katakan sebenarnya, selagi mana kita beriman, selagi mana kita mengakui kita ni adalah umat Islam, seperti mana dalam ayat Quran menyebut innamal mu'minuna ikhwan, hanya senyap umat Islam itu bersaudara. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Selagi itulah sebenarnya kita perlu ambil tahu, kita perlu cakna, kita perlu membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestin, yang ditindas, yang dibunuh dan sebagainya. Jadi saya menyeru kepada semua untuk kita sama-sama menghayati isu ini dan kita membantu dengan segala usaha yang kita mampu. Kalau kita tak mampu dengan kewangan, kita mampu dengan kudrat kita, kita mampu dengan fikiran kita, dengan tulisan kita, kita sebar luaskan. Pada kawan-kawan yang menonton FB Live ni, tolong share, like, komen, sebarkan kepada semua tentang perkara ini, supaya pengisian-pengisian yang seperti ini terus subur di kalangan masyarakat kita,
normalisasi yang berlaku di negara-negara Arab sepatutnya menjadi satu kerisauan kepada kita. Dia menjadi satu perkara yang kita bincangkan, yang kita sebut-sebut, yang menjadi satu kerisauan, dan bukanlah menjadi satu benda yang akhirnya kita anggap dia adalah sebagai satu benda yang normal, dan akhirnya kita mengambil sikap untuk berlepas diri, dan kita mengambil sikap untuk tidak mempedulikan apa yang telah berlaku kepada saudara kita. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan Aman Palestin untuk terus menyumbang dengan kemampuan yang kita ada, dan moga-moga Allah SWT berkat daripada sumbangan kita itu, Allah SWT mengangkat apa juga musibah, apa juga ujian yang telah melanda kepada kita sekarang ini. Khususnya sekarang ini masih lagi Allah SWT uji dengan pandemik COVID-19 ini. Moga-moga Allah SWT memberikan kita semua keselamatan, dibantu keluarga kita, anak-anak kita yang berada dalam persekolahan terganggu sekarang ni. Moga-moga Allah SWT mempermudahkan semua urusan kita, perniagaan kita dan sebagainya, hasil daripada sumbangan-sumbangan yang kita berikan dengan ikhlas kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Jadi sekadar itu dulu bingkisan Ad-Duha pada pagi ini. Moga-moga ada manfaatnya kepada kita semua. Dan sekali lagi saya mohon untuk rakan-rakan untuk like, untuk share, untuk komen di FB Live ni, supaya lebih ramai lagi yang mendapat melihat video ni, dan lebih ramai lagi yang dapat mengambil manfaat daripada pengisian ini. Jadi sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.